Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Bertemu lagi dengan Kak Suzy untuk sesi tutorial yang akan Kak Suzy terangkan kepada tuan-puan semua, penonton dan juga peminat video dari Suzy Isa Channel. Okey, jadi hari ini Kak Suzy akan memberikan tutorial bagaimana untuk kita top up ataupun buy tambahan simpanan di account Gap. Seperti yang kita tahu, simpanan di account Gap ni sangatlah sangat bagus. Okey. Jadi Kak Suzy nak pastikan tuan-puan mendapat bagus ini, supaya kebaikan ini adalah dapat kepada tuan-puan. Ingat tuan-puan simpan, tuan-puan tambah simpanan dekat account Gap tuan-puan, maka secara tak langsung tuan-puan akan lihat kekayaan tuan-puan bertambah dari masa ke semasa. Walaupun tambah dikit kan, lama-lama dia akan jadi banyak. Okey, jadi ayo Kak Suzy akan ajar bagaimana tuan-puan nak menggunakan sistem public goal ni untuk tuan-puan tambah di account Gap. Okey, jom tengok video ni sampai habis tau. Okey, so Kak Suzy akan share screen. Yang mana? Okey, so nampak Okey, so jadi ini adalah cara tutorial tambah simpanan di account Gap kita. Yang ni kita akan buat transaksi itu kita panggil selalu top up ataupun buy di account Gap. Jadi tak kisahlah apa-apa istilah, yang penting apa matlamat dia adalah untuk kita menambah simpanan di account Gap. Okey, seperti biasa tuan-puan akan lihat sini, okey, sama ada di website publicgoal.com.my ataupun tuan-puan boleh buat di aplikasi Public Goal. Sesiapa yang belum ada aplikasi Public Goal, search sahaja dekat Google Play ataupun dekat Play Store tu, cari Public Goal, install. Okey, jadi sekarang kalau di website tuan-puan akan nampak skrin ni, jadi klik sahaja login ni lepas tu masukkan username kita dan password. Kalau di aplikasi tuan-puan ni dekat aplikasi masukkan sama juga username dengan password kita. Okey, klik login. Jadi bila klik login, okey, macam sekarang Kak Suzy akan tunjukkan di website dahulu. Sabar satu-satu Jadi dekat website tuan-puan akan dapat satu skrin yang besar lah. Yang ni Kak Suzy ambil hanya di bahagian bahagian atas sahaja, header sahaja. Jadi kat sini tuan-puan akan nampak ada banyak button-button ni. Jadi tuan-puan ambil My Gap. Okey, pilih My Gap ni, klik My Gap. Lepas tu dia akan pop up satu another screen lain. Jadi header dia kat atas ni tuan-puan klik Buy. Ni ada panjang lagi sambung dekat tepi ni. Tak apalah, Kak Suzy ambil yang pendek ni je. Okey, klik Buy. Jadi lepas tu tuan-puan akan dapat penerimaan satu screen lagi, yang mana bahagian atas tu dia akan paparkanlah purchase of Gap or SAP. Jadi kat sini tuan-puan kena pilih sama ada nak buat pembayaran secara FPX ataupun bank in. Jadi kena pilih salah satu. Jadi kalau rasa nak terus direct bank, online banking, klik FPX. Recommended. Sebab dia cepat. Dan kalau rasa macam, tuan-puan tak ada online banking, tuan-puan pergi bank in dekat ATM machine ke, ataupun dekat bank ke, ataupun tuan-puan dapat slip ke apa, okey, tak apa, masukkan sahaja yang bank in. Jadi klik next. Bila dah ni, jadi tuan-puan, okey, macam sekarang Kak Suzy akan tunjukkan dulu cara jika tuan-puan pilih pembayaran secara FPX. Okey, jadi dari FPX ni, tuan-puan akan dapat skrin ni. Yang first tuan-puan kena pilih lah sama ada tuan-puan ni nak buy gold ke Gap ataupun nak top up dekat silver, iaitu SAP. Silver Accumulate Program. Jadi pilih sahaja mana-mana. Macam ni Kak Suzy bagi contoh Gap juga. Jadi pilih Gap ni, klik sahaja. So amount kita nak beli, purchase amount kita. Kalau macam ni Kak Suzy tunjuk 100. Okay. Sebenarnya untuk purchase amount dekat Gap ni, minimum dia adalah 100. Kalau tuan-puan kata, Kak Suzy saya ada RM70, boleh tak? Jawapannya tak boleh lagi simpan. Dia tak allow, sistem tak allow. Okay. Kenapa tak allow? Sebab Public Goal memang letak syarat minimum adalah RM100. Kenapa? Sebab Public Goal nak tuan-puan ni cepat sikit dapat bertambah emas tu. Tuan-puan tengok kalau RM100 dia dah terus convert akan jadi 0.31 XSX gram. Okey, yang ni tergantung kepada harga harian. Dia kalau tuan-puan tengok cek ni, kalau tuan-puan masuk nanti mungkin gram tu berubah dan beza dari apa yang Kak Suzy tunjuk ni, memanglah sebab dia akan ikut harga harian. Okey, harga harian setiap hari akan berubah. Jadi jumlah kuantiti ni akan berubah mengikut amount yang tuan-puan masukkan. Okey, jadi kalau tuan-puan simpan 100 pun dah dapat 0.3 gram, kurang-kurang 3 kali simpan dah hampir 1 gram. Cepatlah sikit tuan-puan kaya.
Kalau katakanlah public gold letak RM10, ya Allah tuan-puan. Kalau RM10 dia akan jadi 0,03 gram. 10 kali simpan baru 0,3 gram. Jadi lambat kaya. So public gold mission dia nak pastikan tuan-puan rajin menyimpan dan cepat kaya. Okey, jom kita teruskan. So tuan-puan dah pilih tuan-puan berapa jumlah amount tuan-puan nak simpan. Mode of payment tadi kita dah pilih FPX. Jadi lepas tu kat sini purchase for. Pastikan tuan-puan pilih myself. Okey, kalau hari tu Kak Sui dah tunjukkan untuk others ni third party. Okey, hari ni Kak Sui nak tunjukkan tuan-puan menyimpan untuk diri sendiri. Jadi klik myself, senang sangat. Okey, yang lain ni biarkan, tak payah tengok apa. Dan lepas tu klik I agree and understand of the terms and condition. Maknanya tuan-puan setujulah ni nak simpan RM100. Ya. Lepas tu klik sahaja place order. Bila klik place order ni maka dia akan terus link ke FPX online transaction ni. Okay, apa tuan-puan perlu buat? Okey, baca balik ni. Oh betul, nama saya, transaction ni apa semua, jumlah RM100. Lepas tu select lah bank mana yang kita nak link, integrate. Okey, jadi tuan-puan katakanlah kalau macam tuan-puan bank Maybank, nanti kat select bank ni pilihlah Maybank. Kalau tuan-puan kata tuan-puan ada bank Affinbank, okey, kliklah Affinbank. Kalau ada bank Islam, kliklah. Jadi tak kisah apa-apa online transaction tuan-puan. Dan dari sini klik sahaja proceed and pay, maka dia akan terus link ke account bank tuan-puan. Masuklah semua buat pembayaran sampai settle. Yang tu Kak Sui tak tunjuklah sampai dapat tag number ke apa ke. Janji sampai settle dengan account bank, maka dah selesai. Okey, senang sahaja. Sampai sini je. Okey, senang sahaja. Okey, so yang ni pula Kak Sui tunjuk jika tuan-puan pilih bank in. Tuan-puan pilih bank in, tuan-puan akan dapat skrin yang hampir sama juga. Cuma dia ada berubah sini sikit. Tetapi sebelum tuan-puan nak buat bank in ni, pastikan tuan-puan kena buat benda ni. Okey, apa perlu lakukan sebelum buat dekat skrin ni? Okey, yang pertama, tuan-puan kena bank in dahulu ke account bank Public Gold Marketing Sdn Bhd. Okey, kalau ke Maybank Public Gold, 557139238048. Ini nombor akaun dia. Kalau ke Public Bank 3167520833. Ini nombor akaun untuk Public Bank. Jadi tuan-puan dah buat transaksi tu, katakanlah tuan-puan pergi bayar dekat ATM machine Okey, tuan-puan dah pergi buat simpanan apa semua, pastikan slip dia tuan-puan kena ambil. Tuan-puan jangan diam je, tak boleh Tuan-puan kena ambil slip dan kena ambil gambar slip bayaran tersebut. Tak kisahlah kalau tuan-puan transfer online ke, tuan-puan pergi dekat bank ke, tuan-puan pergi dekat mesin-mesin ATM yang ada dekat luar-luar ataupun dekat pam minyak ke, tak kisah mana-mana, janji ambil. So macam yang ni Kak Sui bagi contoh, katakanlah dia buat transfer ke akaun Public Bank. Okey, macam ni dia buat amount 236, tarikh dia bila, transaksi from account bla bla bla, recipient amount nampak ni sama account bank Public Gold. Okey, nama pun Public Gold Marketing Sdn Bhd dan recipient okey, ni contoh saja. Okey, jadi pastikan transaksi ni apa tuan-puan perlu buat, dah dapat slip kita, dah dapat gambar kita tu. Kalau dari handphone, okey, dari handphone ni tuan-puan kalau boleh buat screenshot supaya size image tu kecil. Buat screenshot. Lepas tu info ni semua tuan-puan patah balik ke screen kita dalam sistem tadi. Okey, maksudnya kat sini tuan-puan pilih dah gap. Okey, purchase amount, pastikan jumlah sini sama dengan slip. Okey, tuan-puan tak boleh tulis, oh slip masuk 236, kat sini type 500. Tak boleh nanti kena reject. Okey, kalau sini tuan-puan masuk 236, pastikan kat sini pun masuk 236. Sama. Lepas tu, purchase quantity automatically terus dia akan tukar berapa gram emas tuan-puan. Kalau perasan tuan-puan tengok, boleh ke masuk 236? Jawapannya boleh. Macam yang tadi Kak Sui tunjuk contoh RM100 kan, itu paling minimum. Untuk paling maksimum dia tak ada, unlimited. Kalau tuan-puan kata ada duit 1 juta pun tuan-puan nak masukkan, letak je lah 1 juta. Contoh ataupun kalau macam ni tuan-puan kata Kak Susi saya nak ikut harga semasa, katakanlah harga semasa RM315. Boleh, tuan-puan boleh letak berapa ringgit. Dia cuma tak payah ada sen. Sen tu tak nak kalau boleh jangan ada sen. Tak susah nanti sebab sen rasanya tak kata sebenarnya. Okey, jadi tuan-puan kena buat genap untuk ringgit sajalah. Minimum 100, lepas tu amount berapa-berapa tuan-puan boleh masukkan. RM111, yakni 111 pun boleh. Tuan-puan nak masukkan RM555,
pun boleh. Tuan puan nak masukkan RM779, 779 pun boleh. Tak kisah. Macam ni contoh 236. Senang sangat tuan puan boleh masukkan berapa amount mengikut berapa yang tuan puan transfer ataupun bank in. Okey, lepas tu purchase date time, okey, pastikan sama. Kelebihan satu dekat account gap ni, tuan puan andai kata tuan puan bank ini dah lama ataupun minggu lepas tapi tuan puan lupa upload. Jangan risau, tuan puan boleh teruskan upload balik walaupun dia dah makan masa lewat. Sebagai contoh, yang ini Kak Suzy ambil, Kak Suzy buat macam ni bulan 9. Okey, tapi Kak Suzy ambil slip ni adalah bulan 8 yang lalu. Bermakna dia allow. Public Go check balik, kata betul ada pembayaran sekian-sekian date dan memang tak pernah diklaim lagi oleh siapa-siapa, maka transaksi ni valid. Walaupun tuan puan rasa backdated yang mana dah lama. Okey, jadi jangan risau. Pastikan yang penting slipnya ada. Tuan puan tak boleh nak call kata saya ada bank in dekat Public Go tempoh hari tapi slip saya hilang. Okey, andai kata slip tu hilang, tuan puan kena pergi dapatkan balik dengan bank tersebut yang mana tempat tuan puan pergi bayar. Okey, sebab Public Go satu sahaja yang dia nak gambar slip sebagai bukti tuan puan yang bayar. Okey, senang sangat. Lepas tu klik choose file, uploadlah gambar tu. Kalau tuan puan yang ni tuan puan dah simpan dekat komputer, okey, upload sajalah, carilah tempat mana komputer. Kalau tuan puan katakanlah buat transaksi dari handphone, tak apa, upload saja dari handphone. Cuma kalau dari handphone tuan puan ambil gambar dari handphone, Kak Suzy nasihatkan screenshot gambar tu supaya kita nak kecilkan saiz gambar. Sebab kalau tuan puan ambil gambar, saiz yang kita ambil gambar tu akan jadi saiz yang besar. Kadang-kadang lebih daripada 1 meg ataupun 2 meg. Okey, jadi kita nak kecilkan saiz, tuan puan buat screenshot. Bila screenshot dia akan jadi lebih kecil dan tuan puan boleh upload. Tak ada masalah. Dan seterusnya klik macam biasa, kliklah myself. Sebab ni tuan puan nak simpan untuk diri sendiri kan. Lepas tu klik I agree ni, klik place order. Lepas tu dah settle. Nanti dia akan masuk dalam kita punya account status. Okey. So, transaksi akan berjaya kalau macam dekat website tadi tuan puan akan nampak order payment successfully, maka dah settle. So dari sini bila telah successfully, tuan puan boleh klik nanti dekat details transaction, tuan puan akan nampak kat sini okey, dia akan ada satu transaction history kita, transaksi ni dah berjaya dan akan dipaparkan. Okey, mana-mana transaksi yang belum berjaya, sebagai contoh kalau tuan puan upload slip, transaksi tu masih dikategorikan belum berjaya. So yang upload slip dia hanya akan nampak dekat floating tu je nanti. Jadi tuan puan tak akan nampak lagi dekat sini. So apa perlu tuan puan buat? Sabar dulu, okey? Pastikan transaksi itu berjaya, barulah dia akan paparkan dekat transaction history. Selagi mana transaksi belum berjaya, dia tak akan nampak dekat transaction history. Itu sahaja. Okey? Kalau tuan puan yakin slip tuan puan tu memang betul, valid apa semua, jangan takut, jangan risau. Hanya ambil masa 1 ke 3 hari, transaction tu akan approve dan tuan puan akan nampak dalam transaction history. Okey, mudah sangat. Okey, jadi sekarang Kak Suzy akan tunjukkan bagaimana nak buat top up ni dari aplikasi Public Go. Kalau tadi Kak Suzy tunjukkan melalui website. Okey, sekarang Kak Suzy tunjukkan melalui aplikasi Public Go. Jadi tadi kita dah login kan? Bila dah login, tuan puan akan nampak kita punya main screen. So dari sini tuan puan kliklah get ni. Okey, klik get. So lepas tu dia akan pop up satu screen lain. Bila screen ni tuan puan klik buy. Okey, nampak? Klik buy. Bila klik buy dia akan pop up lagi screen lain. So tuan puan akan nampak, oh okey, inilah ruangan untuk tuan puan buat simpanan. Sama juga kena pilih gold, gap ataupun SAP. Tuan puan pilih mana-mana. Macam yang ni Kak Suzy tunjuk, Kak Suzy pilih gap. Okey, untuk simpanan account gap. Jadi payment method FPX. Okey, kalau kat sini tuan puan katakanlah nak buat bank in pun sama juga, tuan puan klik dia akan ada pilihan. Jadi tuan puan pilihlah sama ada FPX ataupun bank in. Auto debit ni nanti dulu, Kak Suzy akan cerita tutorial lain Okey, so sekarang FPX ataupun bank in. Kalau tuan puan pilih juga FPX, okey, pilih FPX dan klik okey. Lepas tu dia akan patah balik skrin yang belakang ni. So tuan puan teruskanlah masuk berapa amount yang tuan puan nak simpan. Okey, macam ni Kak Suzy tunjuk contoh RM550. Jadi nampak dia terus tukar kepada gram emas iaitu bersamaan 1.7460 gram. Nampak? Tuan puan tak payah susah-susah nak ambil kalkulator kira ataupun rasa salah kira. Jangan risau. Sistem ni akan
Automatically guna dari harga semasa. Kalau tuan-puan pilih FPX. Tapi kalau tuan-puan pilih bank in, dia akan kena pilih masukkan date lah. Beza sikit. Okey, jadi sini pilih myself, klik I agree, lepas tu kliklah place order. So dari sini lepas place order, tuan-puan akan terus link ke akaun bank tuan-puan. Buatlah transaksi tersebut hingga selesai, successful. Jadi bila dah selesai, okey, tuan-puan akan terima successful message tadi. Dan secara tak langsung tuan-puan boleh juga buat share makan di email tuan-puan. Email yang berdaftar dengan Public Gold. Ingat email yang berdaftar dengan Public Gold. Bukannya email yang tuan-puan entah tuan-puan ada banyak email tapi tuan-puan cek semua email tak ada. Tapi tuan-puan kena cek tuan-puan daftar dengan Public Gold email yang mana. Jadi email itulah yang akan dihantar automatically. Jadi dalam email tu tuan-puan akan nampak sini. Okay, dia Nasusilawati binti Isa. Nampak. Thank you for your purchase. Your order has been successfully placed. Nampak? So kat bawah ni pun dia akan ada satu attachment yang mana bila tuan-puan klik attachment ni, maka dia akan details lagi apa pembelian tuan-puan. Yang ni dipanggil proforma invoice. So dekat sini dia akan ada nama tuan-puan semua, butiran tuan-puan. Okey, dan nampak transaksi tuan-puan akan nampak. Okey, item PA0001, discretion gold accumulation program, gap, AU 999.9, price per gram 315. Okey, total weight 3.3175. Sorry, total weight 0.3175 gram. Okey, nampak? Yang beli RM100 tadi tu Jadi RM100 nampak apa details dia semua. So kat sini tuan-puan nampak, okey, beli RM100 dapat 0.3175. So ini adalah email untuk rujukan tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa nak buat documentation, tuan-puan boleh print email ni. Jangan minta lagi dengan Public Gold. Ada tak slip saya nak beli apa benda ni yang saya nak buat claim ke apalah, contohlah kan. Tuan-puan boleh tengok email balik, lepas tu print saja dari sini. Nampak? Settle. Dan email ni juga sebenarnya tuan-puan boleh simpan dekat tempat email ni supaya akad-akad akan datang, tuan-puan boleh buat rujukan. Sebab itu satu pasal email ni Kak Sri suka nasihatkan kalau boleh, kalau email ni tuan-puan cari personal email. Jangan pilih email office email. Jangan sebab ingat satu hari nanti tuan-puan akan berhenti kerja dari tempat kerja tu. Okey? Kalau boleh cari personal email. Sebagai contoh macam Gmail, bermakna tuan-puan pergi mana-mana, Gmail ni kekal ada bersama kita. Yahoo ke atau ada email-email lain lah. Tu contoh. Okey? Alright. So seterusnya lepas dah dapat email, okey, sekarang Kak Susi nak ajar bagaimana kita nak baca status account balance. Sebab tuan-puan ni dah nampak tuan-puan dah buat transaksi, tiba-tiba dia akan nampak ni bahagian atas kita punya account tu nanti kan. So tuan-puan akan nampak nama ni. Okey, dokumen macam ni, maklumat macam ni. So macam mana tuan-puan nak baca? Okey, apa kefahaman dia Okey, jadi kat sini kita tengok dekat gap ni. Okey, jadi apa maksud dia? Available floating current. Untuk account balance ni. Okey. Apa maksud dia? Available. Jumlah gram emas yang tersedia. Maksudnya sebelum ni tuan-puan dah buat transaksi dan ini adalah jumlah yang tersedia. Maknanya yang telah di-approve oleh Public Gold sebelum ni. Maksudnya confirm berapa gram emas yang tuan-puan ada. Kat sini. Available. Okey, floating pula. Jumlah gram emas yang baru top up ataupun baru buy, baru beli yang mana ianya belum approve lagi. Maksud belum approve ni sama ada kalau kita buat FPX tadi. Jika FPX dia akan ambil masa sekurang-kurangnya 1 ke 5 minit ataupun ini bergantung kepada kelajuan internet tuan-puan. Biasanya tak lama lah, selalu Kak Suji buat 1 ke 2 minit dia dah akan nampak hilang dah dari floating. Tapi kalau tuan-puan jika buat secara bank in, dia akan ambil masa 1 ke 3 hari. Lama sikit sebab dari bank in maksudnya slip tuan-puan tadi, tuan-puan dah masukkan dekat attachment. So nanti staff akan kena buat saya makan balik. Oh betul tak amount yang tuan-puan masuk ni sama ke tidak dengan apa yang telah di bank in di Public Gold. Sebab tu Kak Sri cakap tadi, jumlah dia pastikan sama. Tarikh dia pastikan sama. Nombor akaun pun pastikan betul. Tuan-puan janganlah pergi akaun bank orang lain, tuan-puan pergi upload kat situ. So, kalau semua tu sama, maka staff akan approve. Bila dah approve, maka dia akan masuklah dalam available tu nanti. Nampak? Jadi, jangan risau kalau maklumat tu dah betul semua, tuan-puan biarkan saja untuk bank in 1 ke 3 hari dia akan approve. Okey? Dan seterusnya current. Okey, current ni adalah jumlah baki ke semua emas.
Maksudnya jumlah available ni tambah jumlah floating. Dia akan jadi current. Maksudnya kat sini, andai kata floating ni yang tuan buat yang floating tadi, tuan back in berapa-berapa tadi tu, katakanlah nanti staff approve, maka akan datang ia akan jadi jumlah yang bawah ni, iaitu 19.4921. So kalau tuan buka akan datang 19.4921 ni dia akan bertukar duduk di bahagian available pula. Dia akan dah jadi floating dengan current, dia jadi kosong-kosong dah. Macam tu. Okey? Jadi itulah cara untuk kita baca status account balance ni. Okey, boleh faham? Kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa persoalan, tuan boleh type dekat ruangan komen kat bawah ni. Kak Suzy akan bantu untuk memudahkan tuan menjawab persoalan atau pertanyaan tuan. Sekarang tak boleh lah sebab Kak Suzy tak buat live ni. Kak Suzy hanya buat rakaman untuk tutorial ni. Dan kelebihan account gap ataupun kita top up buy ni. Apa kelebihan dia? Okey, yang pertama, mudah untuk pelanggan membuat tambahan simpanan emas di account gap. Walau di mana jua berada pada bila-bila masa. Kita panggil sini 24/7. Asalkan ada internet, maka dah boleh buat transaksi. Jadi, tuan boleh mula menyimpan secara berdikit-dikit. Katakanlah tuan tengok harga emas wah cantik, ataupun tuan ni patutnya hari ni adalah hari untuk menyimpan di account gap. Tuan tak buat auto debit tapi tuan suka buat sendiri. Tuan ni masih lagi dekat office ataupun tengah makan lunch ke apa kan, ataupun dah petang. Dah habis office hour dah. Jangan risau tuan. Kalau buat dekat apps, ambil saja handphone, buka saja apps, tuan boleh ikut step Kak Suzy bagi tadi. Kalau tuan masih lagi depan laptop ke apa, tuan nak buka website pun boleh, guna juga step yang Kak Suzy bagi tadi. Maknanya kat sini tuan boleh buat pada bila-bila masa. Tiba-tiba kok lah tuan buat kerja pukul 3 pagi, 4 pagi. Rasa nak simpan emas, tengok harga emas hari ni memang rendah lah. RM290 je segram. Contoh. Okey. Jadi tuan kata, tak sabar ni nak simpan buat transaksi. Buat. Tak ada masalah. Okey. Teruskan saja. Jadi maksudnya tuan tetap terus boleh menyimpan. Andai kata lagi satu kes kan, kadang ada customer Kak Suzy, dia ni selalu outstation, duduk pergi luar negara lah apa. Tapi masa dia dekat luar negara tu lah harga emas cantik, dia memang nak tambah, nak beli semua kan. Tuan jangan risau. Asal sahaja ada online banking ke apa ke, tuan boleh cuba buat transfer. Catat. Kalau kata dari overseas, tuan nak buat transfer ke akaun Public Go, guna Wise ke, guna Western Union ke apa, tak kisah, boleh juga. Asalkan nombor akaun Public Go tu betul. Okey, transfer saja, nanti uploadlah slip tu ke akaun. Macam kat situ tunjuk tadi. Senang, mudah sangat. Boleh buat ya. Dan yang kedua, poin kedua, setiap kali pembayaran dibuat, semua nilai wang telah ditukar kepada gram emas. Tuan kata Kak Suzy, macam mana saya nak tengok hari tu saya simpan berapa ringgit berapa jumlah saya, berapa dan nilai emas saya tu semua. Okey, tuan, tiap kali kita buat transaksi, macam tadi kan saya beli 100 gram, dia terus tukar kepada 0.3146 gram. Tuan, okey. Jadi kalau tuan simpan RM500, terus dia akan tukar kepada 1. Berapa gram. Okey, kalau tuan beli 10,000 sekalipun, terus dia akan tukar kepada gram emas. So sama juga tadi macam tuan lihat di account status, dia tak akan tunjuk jumlah duit. Kalau tuan nak tahu jumlah duit berapa, tuan kalilah berapa available account tuan tu, kalilah harga semasa. Dari situlah baru tuan akan tahu jumlah nilai emas tuan. Senang je kan? Okey, yang ketiga, pelanggan boleh letak target gram emas yang diingini. Okey, macam yang tadi point nombor 2 tadi kan, semua dia dah tukar kepada gram emas. Katakanlah tuan ni sebenarnya target, tuan suka sangat dengan emas yang 50 gram ni. Jatuh cinta. Okey, gram-gram lain semua dah ada ni. Tiba sekarang tengah target nak 50 gram sekeping. So, apa tuan perlu buat? Simpan sahaja, asal ada duit, asal dapat gaji, asal dapat bonus, tuan terus simpan dalam account gap. Target tuan nak emas 50 gram sekeping nanti sebab tuan nak keluarkan fizikal kan, tuan nak simpan. Jadi, tuan letak target tuan 50 gram. Tapi di account gap pastikan tuan kena lebihkan 1 gram sebelum tuan nak buat pengeluaran. Contoh macam tadi, tuan nak 50 gram punya gram emas fizikal. Jadi pastikan dalam account gap tuan kena ada 51 gram. Lepas tu 50 gram ni boleh keluarkan emas fizikal. Ini pergi ke point nombor 4.
semua gram emas dalam akaun Gap boleh ditukar kepada emas fizikal. Sama ada kita boleh ambil di branch ataupun pos. Okey, kalau nak pos ni pastikan emas kita maksimum satu parcel hanya seberat 21.25 gram sahaja. Tapi kalau lebih, katakanlah macam tadi, tuan-puan nak ambil emas 50 gram. Yang tu tak boleh post. Nak tak nak, tuan-puan kena pergi dekat branch untuk ambil. Buat appointment kat sana nanti. Nanti Kak Suzy ajar tutorial macam mana nak buat appointment. Okey? Dan transaksi ini patuh syariah. Tuan-puan jangan risau. Walaupun tuan-puan menyimpan top up di account Gap, ianya patuh syariah. Kenapa patuh syariah? Sebab kita ada emas fizikal. Tuan-puan boleh pergi ambil bila-bila masa once gram emas tuan-puan dah cukup. Janganlah tuan-puan ada gram emas 0.3 gram, tuan-puan nak pergi ambil emas. Tak ada Public gold minimum untuk keluarkan dari akaun Gap adalah 1 gram. Yang ni boleh tengok cara withdraw emas dalam tutorial Kak Suzy yang sebelum ni. Pergi cari ya. Jadi tuan-puan, dah selesai. Jadi itu sahaja perkongsiannya berkenaan dengan cara simpanan untuk top up di akaun Gap. Jadi tuan-puan, jangan malu, jangan segan, jangan takut, jangan ragu. Teruskan, buat terus. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kerana selagi mana tuan-puan masih bertangguh, maka selagi itulah tuan-puan tak ada simpanan, kekayaan tuan-puan tidak bertambah, tuan-puan tak ada aset yang mampu milik ni. Okey? Kalau nak beli rumah, tuan-puan kena tunggu ada beratus-ratus ribu kan, berpuluh-puluh ribu. Okey? Ni nak beli emas. Dengan hanya RM100, tuan-puan dah boleh menabung. Jadi nampak kaedah untuk top up emas ni sangat-sangat mudah. Jadi Kak Suzy amat sarankan untuk tuan-puan mulakan pada hari ini. Kalau tuan-puan tak tahu cara bagaimana nak mulakan, boleh lihat dalam description video Kak Suzy ni. Kak Suzy ada nyatakan cara bagaimana dan cara nak daftar pun bagaimana. Jadi mudah saja, tuan-puan boleh buat sendiri. Kalau perlukan apa-apa nak kontak ke Kak Suzy ke, boleh lihat dekat profil Kak Suzy. Sudah ada tersedia untuk Kak Suzy bagi nombor kontak Kak Suzy ataupun boleh hubungi Kak Suzy terus okey, Kak Suzy bagi tahu okey. 011-10-917-916. Okey, hubungi Kak Suzy supaya Kak Suzy boleh bantu untuk tuan-puan terus menyimpan emas. Okey, sekian sahaja. Kita jumpa lagi di video tutorial akan datang. Buat dulu, percaya kemudian. Bye.